Selamat sejahtera kepada Miss Hazimah. Saya Nicole, nomor matriks 07 di LS20F1012. Saya Leslie Beragan 07 di LS20F1032. Kumpulan kami memilih Warehouse GNT Express. Untuk itu, kami akan memulakan pembintangan kami. GNT Express ini ialah sebuah syarikat logistik yang berasal daripada Indonesia. Ditubuhkan pada 2015. Syarikat ini secara amnya dia terlibat dalam logistik dan penghantaran package. Serta GNT ini dia menggunakan gudang pengisian otomatis di Indonesia dengan Singapura, sama dia menerima anugerah jenama terbaik Indonesia pada tahun 2018 sama 2019 sehingga April 2021 tahun ini. Syarikat itu dinilai oleh pelabur sebanyak USD 8 billion. Baiklah, sekarang saya akan menceritakan tentang sejarah JNT ditubuhkan. Oke, JNT Express telah diasaskan pada 2015 oleh Jet Li dan juga Tony Chen, yang masing-masing merupakan bekas CEO dan juga semasa Oppo. Oleh itu, syarikat itu dipanggil JNT. Selepas bermula di Indonesia pada tahun 2015, ia telah berkembang ke Malaysia dan Vietnam pada 2017, Filipina dan Thailand pada 2018, Singapura dan Kamboja pada 2019, dan China pada 2020. Pengembangannya di Singapura, Kamboja, dan China masih dalam semakan. Pengembangan masa depan masih tidak diketahui karena mereka masih melakukan penyelidikan pasaran. JNT Express ini telah menyaksikan peningkatan pesat dalam perniagaan di Indonesia pada tahun-tahun lepas dan telah menjadi syarikat bungkusan keempat terbesar dan unicorn ke-8. Dalam basic proses GNT, dia ada 6 proses. Yang pertama adalah unloading dan receiving, di mana proses yang pertama dan salah satu yang paling penting untuk melaksanakan proses penerimaan dengan betul dan dengan kuantiti yang betul. Seterusnya, penerimaan juga dia melibatkan permindahan tanggung jawab untuk barang gudang ini dan meletakkan accountability pada gudang untuk mengekalkan keadaan barang sehingga ia dihantar. Put away adalah proses gudang kedua JNT dan merupakan pergerakan barang dan penerimaan ke lokasi penyimpanan gudang yang paling optimal. Kegagalan untuk meletakkan barangan di lokasi yang paling ideal juga boleh menjejaskan produktiviti operasi gudang. Dalam proses storage ialah gudang di mana barang ini diletakkan ke dalam ruang penyimpanan yang paling sesuai. Apabila dilakukan dengan betul, proses penyimpanan memaksimumkan sepenuhnya ruang yang tersedia di gudang akan meningkatkan kecekapan buruh. Seterusnya, picking. Picking ini ialah proses gudang yang mengumpul produk di dalam gudang untuk memenuhi pesanan pelanggan. Seterusnya ialah proses packing. Selepas pesanan dipilih, mereka perlu bersedia untuk penghantaran. Dalam operasi penghantaran, bungkusan ini biasanya dipanggil pembungkusan pesanan. Barangan yang dipilih mesti dapat dikesan dari segi lokasi dan dari mana ia dipilih, serta tarikh dan kod penggunaan yang berkaitan. Pemeriksaan ketepatan dan QA mesti dibina ke dalam proses. Pemilihan barang dari zone berbeza dalam gudang mestilah mudah digabungkan dan diuruskan untuk memastikan kesempurnaan pesanan. Barangan ini mesti dibungkus mengikut size, kuantiti, suhu, ketoksikan, nilai, kerapuhan, kebersihan, dan keperluan perundangan. Konsonan mesti sentiasa boleh dikesan di dalam sistem atau nomor invoice untuk keboleh kesan. Akhir sekali ialah proses dispatch. Seni penghantaran yang berjaya terletak pada keupayaan operasi untuk menyediakan barang untuk berlepas. Pengurus DC mesti mengimbangi dan meramalkan pembungkusan dan penghantaran mengikut masa. Barangan yang siap terlalu awal, contohnya, akan mengacaukan kawasan pementasan, manakala penghantaran yang lewat akan melambatkan pemuatan dan berpotensi menyebabkan penghantaran lewat. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan tentang cross-docking proses. Terdapat 3 kaedah utama yang digunakan dalam dock silang ataupun cross-docking. Kaedah pertama dan paling mudah ialah dock silang berterusan. Ini adalah aplikasi yang paling langsung dalam dock silang berterusan.
Produk dan bahan dialihkan secara berterusan melalui tapak pusat bergerak terus dari penghantaran masuk ke penghantaran keluar. Kadangkala terdapat masa menunggu minimum yang berlaku sekiranya truk tiba di kemudahan pada masa yang berbeza. Pengaturan penyatuan adalah kaedah lain. Ini ialah proses penggabungan beberapa produk yang lebih kecil atau muatan barang menjadi satu beban yang lebih besar dalam kemudahan dok silang. Sesetengah item yang disimpan dalam storan minimum di tapak boleh digabungkan dengan produk masuk untuk membentuk penghantaran penuh truk. Kaedah yang ketiga adalah nyah penyatuan, yang merupakan kebalikan yang jelas daripada kaedah penyatuan dan juga daripada menggabungkan beberapa beban yang lebih kecil menjadi satu beban yang besar. Dalam kaedah penyah paduan, beban yang besar dipecahkan kepada beberapa yang lebih kecil untuk pengangkutan yang lebih mudah dan secara amnya digunakan dalam penghantaran terus kepada pengguna. Oke, sekarang saya akan terangkan tentang packaging pula. Packaging pesanan ialah proses pembungkusan semua item untuk pesanan ke dalam bekas yang sesuai sebelum menghantarkannya kepada pelanggan. Ia adalah langkah kedua dalam pemenuhan pesanan. Sejurus selepas proses pemilihan, proses pembungkusan berlaku di gudang dan biasanya terdiri daripada memilih bahan apa yang sesuai dan bekas yang sesuai untuk membungkus produk, menimbang bungkusan dan melabelkannya dengan invoice ataupun slip pembungkusan yang berkaitan. Seterusnya, JNT ini hanya ada dua jenis packaging, yaitu master carton dan parcel bag. Master carton ini hanya digunakan untuk barang-barang yang besar seperti cermin-cermin dan basikal. Parcel bag pula digunakan seperti barang-barang yang kecil. Parcel ini adalah waterproof dan boleh memprotek barang daripada basah. Selain itu adalah tahan lama dan boleh terbiodegradasi walaupun risalah pembungkusan adalah ringan. Ia tahan lama untuk memastikan produk sampai kepada pelanggan dengan selamat. Oke, sekarang saya akan menerangkan level of packaging secondary. Pembungkusan sekunder ialah satu lagi tahap perlindungan yang biasa digunakan untuk tujuan perlindungan, penggabungan dan pemasaran. Pembungkusan kedua produk selalunya menggabungkan berbilang item bersama-sama, seperti kotak yang memuatkan berbilang tin soda bersama-sama dalam satu pack mudah. Tin soda akan menjadi pembungkusan utama Anda dan kotak yang menyimpannya bersama dianggap sebagai pembungkusan peringkat menengah. Pembungkusan sekunder menarik secara visual untuk membantu menarik pelanggan ke produk Anda. Tahap pembungkusan ini biasanya akan dicetak dengan image berkualiti tinggi, logo dan bahan penjenamaan lain. Pembungkusan kedua ialah perkara pertama yang dilihat oleh pelanggan Anda apabila membeli belah di kedai. Jadi ia boleh membuat perbezaan besar dalam jumlah jualan Anda. Lebih menarik pembungkusan sekunder Anda, lebih besar berkemungkinan pelanggan membeli produk Anda. Apabila syarikat memutuskan untuk menjenamakan semula pembungkusan mereka, selalunya pembungkusan sekunder yang paling mendapat perhatian. Barangan yang rapuh mesti dibalut secara individu dalam bahan pelindung seperti bungkus gelembung. Contohnya barang kaca dan porselin. Peranti elektronik seperti komputer riba, PC, tablet, dan lain-lain yang bersifat rapuh, item ini mesti dilindungi dengan baik daripada kemungkinan kerusakan yang akan berlaku. Gambar yang di atas ialah cara packaging JNT dalam menggunakan parcel bag. Step pertama dalam parcel bag ialah balutkan barangan menggunakan bumble wrap. Seterusnya, setelah membalut, masukkan ke dalam bag parcel. Sebelum melekatkan gum di parcel bag, hilangkan dahulu udara di dalam bag parcel supaya kempis. Seterusnya ialah packaging menggunakan kotak. Pertama ialah masukkan extra protection U dalam kotak. Balutkan barang dengan bumble wrap dan sebelum menutupkan kotak, perlulah meletakkan PE foam di atas dalam kotak. Akhir sekali ialah tutup kotak dengan menggunakan JNT tape. Daripada kumpulan kami. Sekian dan terima kasih.